satunya. Salah satunya kerana adalah disebabkan turunnya surah Al-Waqi'ah. Ya? Surahnya surah Al-Waqi'ah. Selain surah-surah yang lain seperti Amma Yatasa'alun, dan juga beberapa surah yang lain. Ada 5 surah sebenarnya yang menyebabkan uban Nabi ni ataupun rambut Nabi ni menjadi uban. Kerana beratnya surah ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ancaman bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selain daripada itu, yang kita biasa dengar juga tentang kemuliaan, keutamaan daripada surah Al-Waqi'ah ini juga tuan-tuan, ialah berkaitan dengan iaitu tentang para sahabat menceritakan kepada Nabi SAW tak kala mereka sedang bermusafir, mereka berhenti pada satu tempat pada waktu malam, mereka mendengar bacaan surah Al-Waqi'ah. Ya? Surah Al-Waqi'ah sebahagian sebab menceritakan mereka mendengar surah Al-Mulk, itu surah yang ketiga yang kita baca. Apabila diceritakan kepada Nabi SAW, lantas Nabi memberitahu kepada mereka, mereka mengatakan, di saat kamu mendengar di tengah-tengah padang pasir itu, bacaan surah Al-Mulk itu ialah bacaannya daripada satu kubur seorang manusia dan juga hamba Allah yang telah menjadikan rutin, yang telah menjadikan kebiasaan dirinya menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat yang dibaca setiap kali sebelum tidurnya. Jadi para jemaah mukminin, mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita baca surah ini bukan hanya menjadi sebahagian daripada dalam jadual aktiviti dan program kita, tetapi juga kita nak mengambil ibrah, tetapi juga kita nak mengambil semangat dan kebaikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kemuliaan ayat-ayatnya dalam Al-Quran, bahkan juga pesanan, ganjaran, kebaikan, manfaat yang juga disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kerahmatan kepada kita. Allahumma arhamna bil Quran. Allah memberikan penghormatan dan juga rahmatnya kepada kita berdasarkan Al-Quran yang kita baca dengan penuh tartil, dengan penuh adab, dan yang paling penting dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai peneman kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Bahkan juga yang biasa kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dua perkara yang akan memberi syafaat pada kita dalam kita berada di mahsyar, di padang mahsyar Allah di hari kiamat, selain daripada puasa kita, selain daripada mata kita yang berjaga beribadah kepada Allah, Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi kata bacalah Al-Quran, kerana dengan bacaan Quran dia akan menjadi pemberi syafaat kepada kamu pada hari kiamat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jemaah muslimin, muslimat, kelak sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak bagi kata penegasan dan motivasi pada diri kita untuk kita sentiasa melazimi membaca Al-Quran pada setiap waktu dan keadaan. Keutamaan membaca Al-Quran, Nabi kata bukanlah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi Nabi kata alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan setiap satu huruf itu membawa 10 kebaikan. Bayangkan hari ini kita baca surah pertama hampir 70-80 ayat, surah kedua 50 ayat lebih, surah ketiga 30 ayat. Tidakkah setiap huruf perkataan yang kita baca itu mempunyai keutamaan, kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para jemaah
pecinta ataupun kelab sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baki dalam 5 hingga 10 minit yang kita ada sebelum kita mengakhiri renungan ataupun perkongsian kita pada malam ini, selepas kita membaca 3 surah tadi, ialah saya nak berkongsi dengan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi kata, sesungguhnya ada 3 harta yang paling bernilai dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan. Tahukah apakah harta yang paling bernilai? Yang disebut ataupun yang ditegaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan. Mungkin bila ditanya kepada kita apakah harta yang paling bernilai, sudah tentulah kita akan cuba menyatakan ataupun menjawab bahawa wang ringgit harta yang paling bernilai. Ataupun kita katakan emas dan juga berlian, harta yang bernilai. Ataupun kita menyatakan mungkin wang simpanan kita, harta yang bernilai. Ataupun kita mungkin lebih ke harapan sikit, kita mengatakan anak-anak, isteri dan keluarga ialah harta yang paling bernilai. Saham-saham di bank, tanah-tanah, kebun-kebun yang kita usahakan, perniagaan, bangunan, rumah-rumah yang kita usaha dan kita bangunkan. Mungkin itukah yang akan kita, apa kenderaan yang mewah yang kita miliki. Tidak. Kata Nabi SAW, 3 perkara yang bernilai, yang paling bernilai, yang paling utama pada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang pertama kata Nabi ialah al-lisanud dzakir. Yang pertama ialah lisan yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan yang sentiasa basah, yang tidak pernah kering, melainkan sentiasa diungkapkan kalimah-kalimah yang baik memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ia kalimah tasbih, sama ada dia kalimah tahmid, sama ada ia kalimah takbir, sama ada ia kalimah istighfar, ataupun kalimah-kalimah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata, jangan kamu biarkan lisan kamu itu kering, melainkan dibasahi dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kata Allah, tidak akan dengan berzikir itu menjadikan hati kamu lebih tenang. Hari ini manusia mencari ketenangan selain apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Mereka menjadikan muzik, mereka menjadikan hiburan, mereka menjadikan benda yang khayal seperti dadah yang memabukkan dan sebagainya sebagai ketenangan. Itu semua bukan alat medium untuk meraih ketenangan yang hakiki di sisi Allah, tetapi ia merupakan bukan ketenangan yang hakiki, bahkan membawa kepada kemusnahan, kehidupan kelalaian dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah harta yang pertama yang paling bernilai yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih teringat kisahnya Abu Kilabah, antara sahabat Nabi yang di peringkat akhir, yang dijumpai dalam sebuah kemah dalam keadaan matanya buta, telinganya hampir tidak mendengar, kakinya yang tempang. Tetapi setiap saat dan ketika lisannya sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditanyakan kepadanya, wahai Abu Kilabah, mengapa kamu dalam keadaan terlentang, dalam keadaan kamu ini matanya buta, dalam keadaan kamu ini telinga tak berapa nak dengar, tetapi kenapa kamu sentiasa mengungkapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alhamdulillah, memuji Allah? Apa jawab Abu Kilabah? Dia kata, tidakkah di luar sana masih ada manusia yang Allah ciptakan, tetapi mereka ini tidak mampu untuk bercakap, tidak mampu untuk berkata-kata, sedangkan aku walaupun lumpuh, tua, tak boleh bangun menguruskan diri aku sendiri, aku masih ada mulut dan lisan yang masih boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Amatlah kita merasa sedih sekiranya kita nak dibandingkan dengan seorang ulama misal sahabat ataupun ulama tabi'in yang bernama Abu Kilabah ini, yang boleh senantiasa membasahi lisannya dengan sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Al-ayah. Sesungguhnya orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dzikirallah, beringat kepada Allah, hatinya bertambah menjadi bergetar iman mereka, dan dibaca lagi ayat-ayat Allah kepada mereka, akan bertambahnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan harta kedua yang paling bernilai yang perlu kita jaga sungguh-sungguh pada hari ini, yang bukan kita sebutkan sebagai wang ringgit, yang bukan kita utamakan bukannya emas dan permata, bukan keluarga dan anak pinak ataupun harta benda yang kita usahakan, tetapi kata Nabi SAW, harta kedua yang paling bernilai ialah al-qalbu syakir. Al-qalbu syakir. Kalau yang pertama Allah kata ialah al-lisanu dzakir, lisan yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kedua yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Hati yang sentiasa merasa qanaah. Hati yang sentiasa merasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Cuba kita persoalkan, bermuhasabah kepada diri dan hati kita pada hari ini. Adakah hati kita hari ini benar hati benar tunduk, redha dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menjadi manusia yang hati yang keras, ataupun menjadi hati yang mana hatinya sakit, ataupun yang lebih malang lagi, na'udzubillah, iaitu mempunyai hati yang mati daripada redha, bahkan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muslimin, muslimat, sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengajak diri kita pada hari ini, melatih hati kita pada hari ini menjadi hati yang sentiasa bersyukur, menjadi hati yang sentiasa redha dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini sentiasa meraih ketenangan yang hakiki dan sebenarnya kepada Allah. Dan sudah tentulah apabila kita bercakap tentang hati yang paling bahagia, hati yang paling tenang, hati yang paling bersyukur dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah hati yang dimiliki oleh manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna, yang paling hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu hatinya junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa jua keadaan, apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepayahan, dengan kesukaran, dengan cubaan dan dugaan, hatinya sentiasa bergantung dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah memberikan kenikmatannya, memberikan kebahagiaannya, maka hatinya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhlah, marilah pada hari ini kita melatih diri kita supaya dalam kehidupan kita pada hari ini, kita menjadikan hati kita ini yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Hati yang sentiasa tenang kepada Allah, kerana kata Nabi, ini ialah harta yang kedua paling bernilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, harta ketiga yang paling bernilai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah zaujun ataupun zaujatun mu'minun au mu'minatun tu'inu ila imanihi. Nabi kata ialah harta ketiga yang paling bernilai, yang paling berharga bagi kita manusia di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, ialah pasangan hidup, sama ada suami ataupun isteri, yang membantu ia kepada imannya kepada Allah. Seorang suami yang membantu menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun memiliki isteri yang bukan hanya melaksanakan tanggungjawab dalam memberikan khidmat dan tanggungjawab lahiriah kepada suaminya dalam bentuk menjaga rumah tangga, memasak, mengemas baju, mengasuh anak-anak dan sebagainya,
tetapi juga isteri yang membantu, yang menyokong, yang mendorong kepada membantu pertambahan, peningkatan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang suami mungkin balik pulang dalam keadaan keletihan di waktu malam, sesudah makan malam dan solat isyak, seorang isteri mengejutkan suaminya di tengah ataupun di akhir malam untuk sama-sama bangun dan bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang isteri yang mungkin juga sibuk dengan tugasan hariannya, mendidik, mengasuh, memasak, menguruskan rumah tangga. Apabila pulang suaminya, mengajak si isteri duduk bersama, bertadabbur ayat-ayat suci Al-Quran bersama, meraih pengetahuan, meraih keimanan, supaya kedua-duanya menuju kepada Allah dan mencari redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah kehidupan kita pada hari ini. Sekiranya kita bukan hanya dikatakan manusia mempunyai pasangan hidup yang sekufu, yang secocok dari segi keluarganya, keturunannya, pangkatnya, jawatannya, kecantikannya, kehandsomannya, ketampanannya, tetapi juga yang juga kita ini raih dalam kehidupan keluarga, dalam berumah tangga, ialah mempunyai pasangan, sama ada suami ataupun isteri, yang sama-sama bergandengan tangan memupuk ke arah membina iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isteri seolah menjadi tongkat kepada suaminya, diperlukan ketika untuk berjalan dan menongkat ketika dia lumpuh ataupun cedera. Begitulah seorang isteri memerlukan sebagai petunjuk dalam keluarga. Yang keduanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wad 'udwan. Mereka saling bertolong-tolongan, bekerjasama ke arah kebaikan dan juga takwa. Bukannya pasangan yang bertolong-tolongan, yang bekerjasama ke arah dosa, permusuhan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin, muslimat kelab sahabat pencipta yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah mengetahui yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 harta yang paling bernilai ini yang berada dekat dengan kita. Yang pertama ialah lisan kita yang sentiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Dan kita mesti jaga pasangan suami ataupun isteri kita, dan kita doa dan kita latih supaya mereka ini menjadi peneman, mereka ini menjadi pendorong yang boleh membantu menambah iman dan dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkongsian ringkas kita berkaitan dengan kelebihan kita membaca surah-surah Al-Quran yang kita bacakan sebentar tadi, dan juga dengan sedikit perkongsian berkaitan betapa pentingnya kita menjaga keutamaan 3 harta yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita beri keutamaan. Mudah-mudahan menjadikan kita manusia yang benar-benar yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil pengajaran dalam setiap apa yang kita belajar dan kita raih dalam setiap pengajian kita, insya-Allah. Saya kira mungkin sekadar itu dulu perkongsian kita pada malam ini, dan mungkin baki masa yang kita ada sedikit waktu ini, kalau sekiranya ada para jemaah yang dirahmati Allah mungkin nak bertanya beberapa persoalan, kerana kita pun tadi ada sikit gangguan dan bermula mungkin lambat 4 ataupun dalam 10 minit, mungkin saya buka ruang sekiranya ada di kalangan para jemaah kita yang mungkin ingin bertanya ataupun memberi pandangan apa-apa yang berkaitan dengan bacaan Quran dan perkongsian kita pada malam ni. Jadi saya mungkin buka pada perbincangan sekiranya ada, dan saya persilakan, insya-Allah. Tafadhalu. Ya, Ustaz ada membuka soalan bagi sesiapa yang nak bertanya sebarang kemusykilan. Dipersilakan.
Nampaknya semua dah jelas Ustaz, tak ada apa-apa soalan. Kita setakat ini rasanya Ustaz ya. Alhamdulillah InsyaAllah. semuanya sudah faham. Alhamdulillah. Jazakallah khair al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasbi atas kesudian memimpin bacaan surah-surah pilihan itu tadi, dan juga demikianlah penjelasan tentang antara beberapa kelebihan dan keutamaan membaca ayat suci Al-Quran dari As-Sajadah, Al-Waqi'ah dan juga Al-Mulk itu tadi. Dan juga tazkirah secara ringkas, perbanyakkanlah berzikir dengan zikir-zikir atau doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Bahkan membaca Al-Quran itu juga termasuklah zikrullah, serta menuntut ilmu agama itu sendiri juga termasuklah dalam pengertian zikrullah. Zikrullah dalam majlis ilmu ini juga. Dan semoga Allah SWT berikan kita semua kefahaman dan tentang agama dan ajarkan kita tentang Al-Quran. Dan semoga kita semua dapat memberikan pengajaran buat kita semua bagi mengambil ibrah darinya. InsyaAllah semoga di lain kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan Ustaz kita, saya serahkan dulu kepada Ustaz ya untuk tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab. Ila liqa insyaAllah. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Para jemaah sekalian.